Hai, Assalamualaikum. Saya Nausyada binti Aku. Hari ini saya akan memberikan tips ataupun cara untuk membina inovasi pekerja. Okay, terlebih dahulu saya akan menceritakan sedikit maksud tentang inovasi. Okay. Inovasi adalah pengubahsuaian kepada sesuatu produk supaya ia menjadi lebih bertenaga atau bermakna. Inovasi juga merupakan satu proses kompleks memperkenalkan idea baru yang melibatkan usahawan dalam pembuatan produk. Ini juga menitikberatkan penilaian praktikal berbanding inovatif. Secara amnya, inovasi merupakan proses penghasilan dan penggunaan kreatif dalam menambah sesuatu produk. Inovasi boleh membentuk dari produk, perkhidmatan, proses dan teknologi. Iaitu Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib, menyarankan kepada semua organisasi, tidak kira organisasi besar maupun organisasi yang kecil, harus memupukkan kreativiti dan inovasi dalam sebuah organisasi agar dapat melangkah lebih jauh dalam industri. Okey, seterusnya untuk cara ataupun tips untuk meningkatkan inovasi pekerja. Yang pertama adalah mendapatkan badi ataupun rakan sekerja yang baiklah. Okey, inovasi jarang berlaku dalam vacuum. Pilih rakan sekerja yang anda berasa selesa dan membuat diri anda bertanggungjawab antara satu sama lain. Galakan rakan kita ataupun rakan sekerja kita untuk terus mencuba perkara yang baru. Sama ada mencuba tempat yang baru untuk makan tengah hari, mengutarakan idea secara tidak sengaja, berkongsi artikel yang dapat mengilhamkan atau hanya melakukan beberapa brainstorming lama. Lebih baik dan mudah dilakukan bersama-sama. Hal ini apabila kita melakukan aktiviti dengan rakan sekerja yang kita selesa, kita dapat meningkatkan lagi kreativiti dalam diri. Hal itu akan menyebabkan seseorang pekerja akan merasa diri mereka selesa dalam melakukan setiap pekerjaan yang diberikan. Okey, seterusnya untuk tips yang kedua, cara untuk membina inovasi pekerja adalah pilih projek yang kecil. Okay, kita sering berfikir bahawa idea mesti dalam keadaan yang besar, transformatif dan banyak mengubah permainan. Tetapi selalunya banyak perkara-perkara yang kecil yang baru dapat menambahkan banyak perbezaan. Faedah kepada inovasi yang berskala kecil dapat mengubah sesuatu yang besar. Bukan sahaja mereka berlaku dengan cepat dan paling kerap tanpa banyak kekecohan. Mereka juga akan mendapat perhatian kedua-dua pasukan dan juga organisasi kita sendiri. Dengan itu, hal ini dapat membuka jalan untuk projek-projek inovasi yang lebih besar dan lebih besar untuk diikuti. Cuba ubah banyak perkara yang kecil seperti bagaimana anda mendatangani email anda, bagaimana anda membalas ganjaran anda untuk kerja yang baik, atau bagaimana anda memulakan sesuatu mesyuarat. Okey, seterusnya adalah dengan membina budaya unik dengan ritual. Okey, semua syarikat mempunyai ritual dari rutin harian seperti semasa minum teh, semasa minum kopi, hinggalah acara utama dan kurang kerap seperti mesyuarat tahunan dan majlis persaraan. Ia merupakan tindakan mudah yang menghubungkan kita dengan diri kita sendiri, tempat kita dan saat sekarang. Tetapi tahukah anda bahawa ritual ruang kerja juga boleh mempunyai kesan kepada pekerja apabila berkenaan dengan inovasi. Okey, pekerja yang digalakkan dan diperkasakan untuk memulakan aktiviti khusus dalam persekitaran kerja mereka cenderung untuk mengukuhkan perasaan ikatan mereka dalam pasukan mereka. Okay, pada asasnya, ritual mencipta identiti yang dikongsi antara pekerja. Jurulatih, sukan yang berjaya, contohnya, biasanya menggunakan ritual untuk membina ikatan sosial antara pasukan. Okay, selanjutnya adalah menyediakan pentas untuk inovasi. Okay, syarikat-syarikat yang paling berinovatif di dunia mengoptimumkan setiap aspek perniagaan mereka, termasuk ruang kerja fizikal mereka.
Ia tidak lagi cukup untuk mengupah yang terbaik daripada yang terbaik. Untuk berinovasi pada kelajuan kompetitif, bakat perlu mempunyai ruang yang selesa, ruang yang mereka dapat menunjukkan bakat mereka. Ini membolehkan anda untuk menyediakan pentas bagi idea inovatif yang akan mendorong perniagaan anda ke hadapan. Okey, seterusnya tips yang terakhir adalah apabila keluar daripada pejabat, buat kebiasaannya melangkah keluar walaupun sekadar untuk berjalan di sekeliling blok. Semasa anda bersiar-siar, buat satu perkara untuk melihat sesuatu. Jika anda memerlukan beberapa disiplin dalam memburu inspirasi anda, membuat anda haruslah melakukan permainan dan sengaja memburu perkara yang bermula dengan huruf A pada hari pertama, huruf B yang kedua, dan sebagainya lah. Okey, fikiran anda akan bermula menyambungkan titik antara apa yang anda lihat dan masalah yang anda tinggalkan di pejabat. Itu merupakan salah satu keindahan alam yang tanpa kita sedar. Kepentingan inovasi pekerja yang didorong dalam masyarakat dan tempat kerja hari ini bertunjang teguh di peringkat masyarakat, tahap organisasi, peringkat individu. Okey, pendekatan ini menekankan interaksi organisasi individu dan di sini inovasi timbul daripada amalan budaya seharian. Satu trend penting dalam pembangunan organisasi dan struktur yang berkaitan dengan isu ini adalah bahawa organisasi dalam konteks kecekapan global boleh memilih untuk mengagihkan tanggungjawab dan mewakilkan perancangan dan pelaksanaan untuk korporasi sering bekerja dalam pasukan. Inovasi dinamik pekerja yang didorong menggalakkan semua pekerja untuk mencadangkan dan melaksanakan idea-idea baru dengan tujuan untuk memastikan cita-cita strategik firma hasil. Okey, cabaran yang kerap dianjurkan ataupun dengan tujuan untuk memperlihatkan idea-idea tentang mata pelajaran tertentu, satu lagi cabaran telah dibangunkan untuk menggalakkan semua pekerja untuk menyumbang kepada pembuatan produk siap baru. Manakala cabaran ketiga adalah memberikan tumpuan kepada penjimatan tenaga di sesebuah kilang. Ini adalah situasi lah. Okey, seterusnya untuk kesimpulan, gambaran yang menunjukkan bahawa dasar-dasar untuk menggalakkan inovasi di tempat kerja masih mengambil jalan keluar secara eksklusif kepada peraturan yang lembut yang terdiri daripada rangka kerja dasar, amalan cara dengan kepada bentuk yang langsung. Syarikat melaksanakan inovasi di tempat kerja. Apa yang boleh dilihat sebagai faktor yang paling penting dan yang paling berkesan atau impak inovasi di tempat kerja, mereka mengharapkan untuk organisasi, pengurus pekerja dan wakil pekerja yang menjadi jelas bahawa ketiga-tiga kumpulan responden yang berbeza cenderung untuk sebahagian besarnya bersetuju dengan satu sama lain. Memandangkan matlamat ekonomi mencetuskan permulaan inovasi di tempat kerja iaitu WPI dan penglibatan pekerja adalah faktor utama dalam pengenalan WPI. Ia adalah satu yang menarik untuk melihat beberapa banyak perjanjian muncul di kalangan semua pihak yang berkepentingan. Okay. Inovasi adalah wacana kuat dan meluas di tempat kerja hari ini. Dalam kedua-dua organisasi, sektor awam dan swasta, inovasi digalakkan sebagai enjin kritikal pertumbuhan atau hanya hidup mungkin dalam kapitalis global berkompetitif. Dokumen dasar menekankan inovasi sebagai kemahiran penting dalam ekonomi, pengetahuan yang dipanggil. Pekerja yang paling wajar adalah mereka yang inovatif. Aktiviti-aktiviti organisasi yang paling penting adalah mereka khusus untuk menjanah, menangkap dan melembagakan serta inovasi pemasaran. Pekerja didorong, inovasi mewakili. Kesimpulannya, gambaran yang menunjukkan bahawa dasar-dasar untuk menggalakkan inovasi di tempat kerja masih mengambil jalan keluar secara eksklusif
kepada peraturan yang lembut, yang terdiri daripada rangka kerja dasar, arm dan cadangan kepada bentuk yang lebih langsung. Okey, setakat itu sahaja untuk cara untuk membina inovasi pekerja. Sekian, terima kasih.